Walked in darkness, my home was a night. Then you came into my life, showed me brilliant light. 'Cause you radiant, you fill my heart again. The grace that never ends. I know that you with me, take me to a new horizon. I've never known a joy so much. Hai, selamat datang kepada semua yang sedang menonton video ini. Saya Vino Tiran, anak lelaki Suri Muti, yang akan membentangkan bahagian pertama folio untuk subjek falsafah dan isu semasa bagi topik yang diberi, iaitu aliran ideologi semasa. So, terlebih dahulu kita mestilah mengenali apa itu ideologi itu sendiri. Ideologi berasal dari perkataan ideo yang bermaksud idea, gagasan atau konsep, dan logos yang bermaksud kajian. Jika digabungkan, dia menjadi kajian idea. Secara umumnya, ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang. Lazimnya, ia merujuk kepada set kepercayaan yang menggerakkan sesuatu gerakan politik dan sosial. Mengikut Encyclopedia Britannica, ideologi bermaksud salah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sesebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosial geografi. Namun, setengah sarjana mempunyai pandangan yang berbeza terhadap ideologi itu sendiri. Yang pertama, kita akan pandang pada apa yang tokoh sarjana ini, iaitu Anthony di Tracy itu cakap tentang ideologi itu sendiri. So, Anthony di Tracy ini merupakan pengasas pengataan ideologi itu sendiri. So, beliau menyatakan bahawa ideologi adalah pembelajaran terhadap sesuatu idea yang bermaksud membawa maksud dia sendiri, iaitu pemikiran tertentu. Kedua pula ialah Niccolo Machiavelli. Ideologi merupakan sistem penguasaan yang digunakan oleh pihak penguasa. So, beliau berpendapat sebegini kerana semasa pada zaman beliau masih hidup, ideologi digunakan sebagai satu senjata untuk seorang penguasa untuk menguasai negara yang beliau berasal, iaitu negara Itali. So, apa ciri-ciri ideologi? Ideologi mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai yang sesuai untuk negara, diri dan bangsa. Mewujudkan sesuatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup yang dipelihara dan diamalkan oleh generasi yang akan datang. So, apa fungsi ideologi ini? Ideologi ini berfungsi sebagai saranan dan formula untuk mengisi manusia ke arah lebih yang baik. Dan juga ideologi ini berfungsi sebagai jambatan persefahaman ilmu dan falsafah antara para sarjana tua dan para sarjana muda. Selain itu, fungsi ideologi adalah sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat, motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. So, kita dah lihat fungsi dan ciri-ciri. So, sekarang ni ideologi ini mempunyai pecahan dia tersendiri. Ideologi mempunyai dua pecahan, iaitu ideologi terbuka, pandangan yang bersifat terbuka, tidak memaksa dan tidak menuntut. Ideologi ini berasal daripada proses demokrasi dan bukan daripada satu golongan kekuasaan seperti raja ataupun sultan. Ideologi ini menitikberatkan pada kemuliaan dan norma untuk semua orang. So, ideologi yang kedua ialah ideologi tertutup. Pandangan yang bersifat tidak terbuka. Ideologi berasal daripada satu golongan kekuasaan seperti raja atau sultan, atau lebih dikenali sebagai dictatorship. So, terdapat beberapa contoh untuk ideologi
yang boleh dinyatakan sebagai ideologi yang sangat besar lah. So kita akan lihat pada ideologi tersebut. So jenis saja ideologi komunisme. Komunisme merupakan fahaman politik yang menyifatkan pengeluaran dan barangan pengguna ialah milik negara atau milik bersama. Maksudnya sesebuah barang itu ataupun sesebuah hak milik itu merupakan bukan hak milik persendirian, tetapi hak milik semua. Maksudnya semua orang boleh kongsi benda. So komunisme juga menghapuskan semua hak milik persendirian, milik keluarga dan segala agama. So seperti apa yang dimasukkan di atas, komunisme ini akan menghapuskan satu unit kekeluargaan, persendirian dan segala agama. So sebab tu kalau kita tengok negara-negara yang masih memegang ideologi komunis, iaitu Korea Utara, iaitu Korea Utara, mereka tidak mempunyai agama ataupun harta benda yang merupakan milik mereka sendiri. Semuanya dikuasai oleh negara, semuanya dikuasai oleh negara atau pemimpin negara itu dan dikongsi oleh semua. So ideologi ini tidak sesuai untuk diamalkan di Malaysia kerana kita hidup berbilang bangsa. Lagi satu, kita mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan. Ideologi yang kedua ialah liberalisme. So liberalisme ini merupakan kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individu sebagai gagasan utama. So dalam pada itu, negara tidak boleh ikut campur dalam usaha memperkayakan diri yang dilakukan oleh seseorang. Okay? Liberalisme ini merupakan satu kepercayaan di mana seseorang itu berhak untuk mengumpul harta tanpa dicampur tangan oleh negara ataupun pemimpin seseorang negara. Fahaman ini masih lagi ada di dunia, di setengah negara di mana seseorang individu itu menjadi kaya raya, tetapi beliau juga membuat kesalahan seperti membunuh, menindas, dan negara tidak boleh mengambil tindakan terhadap mereka. So boleh dinyatakan bahawa liberalisme ini juga ada di Malaysia, tetapi makin lama makin pudar kerana atas sifat undang-undang itu sendiri sedang menjadi sangat tegas terhadap semua orang. So itu sajalah daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya T. Zutao dari BMMT tahun 1 kelas 2. Hari ini saya akan membincangkan bentuk ideologi moden dan pasca moden. Apa itu modernisme? Kalau ikut dari segi perkataan, modernisme bermaksud pemikiran secara moden serta fahaman dan pendekatan seni yang menekankan seni lukis moden. Modernisme merujuk kepada gerakan kebudayaan dalam seni bina, muzik, kesusastraan dan seni gunaan yang berkembang 30 tahun sebelum 1914. Istilah ini merujuk kepada gerakan politik, kebudayaan dan seni yang muncul pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 serentak dengan perubahan dalam masyarakat barat. Gerakan ini menekankan kuasa manusia mencipta, membaiki dan membentuk semula persekitaran mereka dengan bantuan ilmu sains, teknologi dan uji kaji praktikal. Modernisme menggalakkan penilaian semula terhadap aspek kewujudan dari perdagangan dan ke falsafah dengan maklumat menentukan apa itu yang menyekat kemajuan sosial dan menggantikan itu dengan sesuatu kaedah yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pada itu, gerakan modernisme mendakwa bahawa realiti zaman industri dan mekanisme adalah tetap dan kekal dan manusia patut mengubah pandangan mereka terhadap keduniaan agar menerima bahawa yang baru itu baik, benar dan indah.
Apa itu pasca modernism? Pasca modernism ataupun postmodernism adalah gerakan luas yang berkembang pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Falsafah, seni, seni bina dan kritikan menandakan keberangkatan dari modernism. Istilah ini lebih umum digunakan untuk menggambarkan era sejarah yang dikatakan mengikuti selepas kemodernan dan kecerendungan zaman ini. Postmodernism umumnya ditarifkan oleh sikap keraguan, ironi atau penolakan terhadap apa yang digambarkannya sebagai naratif agung dan ideologi dikaitkan dengan modernism, serta mengkritik rasional pencerahan dan memberi tumpuan kepada peranan ideologi dalam mengekalkan kuasa politik atau ekonomi. Pemikir pasca moden sering menerangkan pengetahuan tuntutan dan sistem nilai sebagai kontingen atau bersosial dari segi sosial, menjadikannya sebagai produk politik, sejarah atau budaya wacana dan hierarki. Sasaran umum kritikan pasca moden termasuk universalis idea mengenali realiti objektif, akhlak, kebenaran, sikap manusia, akal, sains, bahasa dan kemajuan sosial. Oleh itu, pemikiran pasca moden secara umum dicirikan oleh kecenderungan untuk kesedaran diri, rujukan diri, epistemologi, dan relativism moral, pluralism, dan tidak hormat. Terdapat banyak ciri-ciri yang terdapat dalam modernism, dan sekarang saya akan menyuntik beberapa ciri-ciri yang penting untuk membincangkan. Antara ciri-ciri modernism yang terdapat termasuklah tema yang berbeza. Modernisme berurusan dengan tema yang berbeza. Di satu pihak, keinginan untuk menciptakan keharmonian di hadapan dunia yang tidak harmonis, yang menyebabkan kerinduan untuk kesempurnaan. Semasa ini juga melakukan pencarian akar-akar dalam krisis dan menghasilkan perasaan mengganggu dalam penulis, yang memegang peranan panduan dapat menunjukkan kepada orang biasa nilai-nilai sebenar. Modernisme juga menekankan ciri seni untuk seni. Moto atau idea primordialnya adalah seni demi seni yang diringkaskan dalam mencipta keindahan tanpa niat lain. Cara untuk mencarinya adalah melalui imej yang sangat plastik dan pendekatan kepada seni dengan dominasi dalam teks kata sifat, kekuasaan warna dan imej yang berkaitan dengan setiap deria. Dengan cara yang sama, ia adalah tentang mencari irama jenis dengan menggunakan angka retorik seperti alliteration, yaitu pengulangan satu atau beberapa bunyi dalam perkataan yang sama, atau dengan orang lain seperti synesthesia berdasarkan kepada mengaitkan sensasi kepada rasa yang tidak sepadan. Dan seterusnya, modernisme juga dapat mencari kebebasan. Secara umum, ahli moden berperang melawan tradisi, sentiasa mencari kebaharuan dan kebebasan dalam bentuk teks mereka dan dalam kandungannya. Begitu juga, modernisme dikongsi dengan pergerakan lain yang bersifat percubaan dan kelajuan yang mana cadangan mereka menggantikan pergerakan estetika terdahulu. Bersamaan dengan modernisme, pasca modernisme juga terdapat ciri-cirinya, dan saya akan menyuntik beberapa daripadanya untuk dibincangkan. Antaranya, pasca modernisme telah membawa ciri hyperreality. Ciri-ciri kehidupan pasca moden ialah pengaruh media yang membentuk imej yang melampaui realiti. Khalayak pula menerima itu sebagai realiti serta keliru antara realiti dan hyperreality. Misalnya, idea modernisme apa yang kita ketahui adalah satu tahap di mana kehidupan manusia semakin laju dan berasaskan sains dan teknologi. Namun, terdapat makna lain terhadap modernisme ini, iaitu ia dikatakan satu tahap di mana seluruh dunia mula menuju ke arah pembaratan dan kebudayaan asal sesebuah negara dan rantau mula terhakis. Kedaulatan negara juga mula semakin terhakis dengan munculnya zaman moden ini. Selain itu, ledakan industri media massa sehingga seolah-olah ia adalah kesinambungan daripada sistem panca indera, organ dan saraf manusia. Keadaan ini menjadikan dunia dan ruang realiti kehidupan terasa sempit. Dengan kekuatan media massa yang telah menjelma menjadi agama atau Tuhan sekular yang mana menentukan kebenaran dan kesalahan perbuatan manusia tanpa disedari, telah diatur oleh media massa seperti program televisyen. Seterusnya,
Pasca modernisme juga membawa ciri fakta atau kebenaran dan kebohongan adalah sama dan boleh bertukar ganti. Ciri ini adalah suatu cabang yang muncul secara tabii. Golongan pasca modernisme mendakwa bahawa fakta adalah amat terbatas untuk membuat penentuan terhadap apa jua perkara di mana perubahan boleh berlaku tanpa diduga. Oleh itu, apa yang hari ini diterima sebagai satu kebenaran secara mudah boleh dibuktikan sebagai satu kesalahan pula pada esoknya, dan begitulah sebaliknya. Pasca modernisme juga membawa kecewa terhadap pemikiran moden atau modernisme. Pendukung pasca modernisme secara tipikalnya amat kecewa dengan kegagalan generasi moden memenuhi janji-janji untuk membawa keamanan, kemajuan dan ilmu pengetahuan. Mereka menyesali terhadap ketidakupayaan sains, teknologi, kerajaan dan agama menyempurnakan tugas sebagaimana yang dijanjikan. Kegagalan generasi moden mencapai matlamat mereka telah menyebabkan golongan pasca modernis tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap idea golongan modernis. Akhir sekali, saya akan buat perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme. Dari segi tempoh masa, modernisme telah berleluasa sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20, manakala pasca modernisme adalah lazim dari pertengahan abad ke-20. Dari segi perang, modernisme dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama dan pasca modernisme dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Dari segi pemikiran rasional dan logik, modernisme didasarkan pada menggunakan cara yang rasional dan logik untuk mendapatkan pengetahuan kerana ia menolak realisme. Pasca modernisme didasarkan pada proses pemikiran yang tidak saintifik dan tidak rasional, dan ia menolak pemikiran logik. Kalau mengikut gaya terdahulu, modernisme menolak gaya konvensional prosa dan puisi, manakala pasca modernisme sengaja menggunakan campuran gaya konvensional. Setakat ini daripada saya. Sekian, terima kasih. You glow in my heart. Nama saya Nur Fazana Laini dan saya akan menerangkan tentang cabaran ideologi relativisme pasca moden. Namun terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang definisi relativisme. Relativisme adalah keluarga dari falsafah pandangan yang menolak tuntutan objektiviti dalam domain tertentu dan menegaskan bahawa fakta dalam domain tersebut berkaitan dengan perspektif pemerhati atau konteks di mana ia dinilai. Seterusnya ialah bentuk relativisme. Terdapat banyak bentuk relativisme dengan banyak variasi ruang lingkup dan tahap kontroversi yang berbeza di antara mereka. Yang pertama, relativisme moral, merangkumi perbezaan pertimbangan moral di antara orang dan budaya. Yang kedua, relativisme epistemik, berpendapat bahawa tidak ada fakta mutlak mengenai norma-norma kepercayaan, justifikasi atau rasional dan hanya ada yang relatif. Yang ketiga, relativisme atelik, doktrin bahawa tidak ada kebenaran mutlak, iaitu kebenaran itu selalu berkaitan dengan beberapa kerangka rujukan tertentu seperti bahasa atau budaya. Yang keempat, relativisme deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan perbezaan antara budaya dan orang tanpa penilaian. Dan yang terakhir sekali, relativisme normatif, iaitu menilai moralitas atau kebenaran pandangan dalam kerangka tertentu. Cabaran relativisme pasca moden. Penyerapan idea pasca modernisme telah memberi implikasi dan cabaran yang besar kepada kehidupan dan tamadun manusia. Ideologi ini memperjuangkan ketiadaan satu nilai kebenaran mutlak. Nilai kebenaran itu hanya berpaksikan kepada pentafsiran yang bercampur dalam konteks individu, persekitaran, budaya dan perubahan masyarakat. Prinsip kebenaran sedemikian akan memberi masalah kepada pembinaan dan perkembangan tamadun manusia. Pemikiran yang berbentuk relatif dan tidak diikat dengan satu sistem pemikiran yang kokoh akan memberi kesan negatif terhadap epistemologi dan aksiologi yang berperanan memandu manusia untuk berfikir dan bertindak. Implikasi dan cabaran pasca
moden relativisme. Yang pertama, kepercayaan dan amalan beragama, iaitu liberalisme dalam akidah dan agama yang menjadikan semua agama adalah benar dan sama. Yang kedua, krisis menilai dan etika dalam kehidupan, iaitu pembentukan nilai etika berasaskan kepada pemikiran hedonisme. Yang ketiga, kemunculan gerakan hak asasi dalam memperjuangkan kelompok minoriti dan devian, iaitu memperjuangkan hak asasi yang melibatkan isu gender seperti LGBT dan gerakan feminisme. Yang keempat, kerapuhan sistem kekeluargaan, iaitu mempelopori kehidupan tanpa nikah yang sudah tentu memberikan implikasi dalam konteks tanggungjawab dan hak dalam institusi kekeluargaan. Yang kelima, sistem ekonomi konsumerisme, iaitu mementingkan keuntungan dengan menggunakan imej dan simbol serta prestige. Keenam, perubahan struktur sosial dan masyarakat, iaitu kehidupan masyarakat yang lebih bercorak individualistik. Dan yang terakhir, penghasilan produk hiburan yang tidak mementingkan makna dan tujuan. Ini boleh diperhatikan sama ada dalam bentuk lirik, muzik maupun filem fiksyen dan imajinasi. Ever since I've known your love, you turned my life around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Murad Karya. Saya akan terangkan fenomena dan manifestasi relativisme pasca moden. Untuk definisi manifestasi ni, manifestasi bermaksud sesuatu perbuatan yang melahirkan, menjelaskan atau menyatakan sesuatu perkara. Apa itu pascamodernisme? Pascamodernisme ni merupakan istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu kritikal, falsafah, seni bina, seni, kesusasteraan dan budaya yang berkembang tetapi tidak menggantikan modernisme. Faktor-faktor kepada pascamodernisme ni, modernisme ni yang didukung oleh sains dan teknologi mengakibatkan timbulnya disorientasi moral keagamaan. Masuk untuk relativisme ni bermaksud kefahaman bahawa keberadaan nilai moral dan sebagainya tidak semestinya mutlak tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Maka antropologi sosial gender inti terhadap pandangan kebenaran yang tunggal menjadikan subjektivisme alternatif mengimbangi kesilapan dan segala persoalan yang tidak jelas lahir dalam relativisme. Sikap relativisme ni tidak dapat dapati serta berubah mengikut kesesuaian keadaan individu telah mendasari pemikiran pasca moden yang berbeza dengan para cendekiawan. Mula pemikiran pasca moden ni dalam hal dan makna bersifat relatif seperti nilai koda putih dalam wilayah berbeza melibatkan tiga perkara iaitu bangsa, agama dan negara. Yang berbeza maka berbezalah pengertiannya. Dia hampir sama dengan pemikiran Al-Ghazali di abad pertengahan, cuma penghujaian dia tu sedikit berbezalah. Fenomena manifestasi relativisme pasca moden ni terdapat tiga, etika, budaya dan agama. Untuk etika, pahaman atau aliran yang tegas menolak pendapat bahawa norma etika berlaku untuk semua orang adalah sama sahaja di mana sahaja. Ia pelbagai etika di dunia lah. Lepas tu berdasarkan dua falsafah Jerman iaitu Friedrich Engels dengan George Hegel. Yang teguh pada prinsip perkembangan prinsip tersebut dan tanggungjawab penuh dalam kehidupan dan pengalaman seseorang. Perkembangan budaya yang berlaku di wilayah berbeza dan juga berdasarkan seorang ahli antropologi dari Amerika iaitu Frank Boas. Terdapat tiga budaya iaitu konseptual, kepercayaan dan normatif. Untuk segi agama pula, perubahan
contoh atau ciri kehidupan yang menolak ajaran agama seperti nilai murni yang diajar. Keraguan terhadap agama sendiri, hanya Tuhan yang berhak dirujuk. Pada yang Islam, dan hadis Muslim disebut orang yang konsep keimanan. Kesimpulan untuk fenomena manifestasi ini, terdapat banyak jenis ideologi yang wujud, terutamanya ideologi barat. Ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifatkan keagamaan. Sebagai contoh, isu keagamaan lah. Saya kata sebelum kita berpegang kepada sesuatu ideologi, kita haruslah mengetahui lebih lanjut mengenai asal-usul tersebut, asal-usul sesuatu ideologi dan pegangan sebenarnya, agar kita tidak menyokong sesuatu yang boleh mengancam dan menyesatkan akidah kita. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.